Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton saluran Ambil Tahu. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari teknik ataupun cara menjawab soalan SPM Matematik Kertas 2. Dan untuk video kali ini, kita akan melihat soalan SPM 2019 dan fokus kita adalah kepada soalan bahagian A yang merangkumi 11 soalan dan juga merangkumi 11 tajuk yang berbeza, di mana tajuk-tajuk tersebut datangnya daripada matematik menengah rendah, tingkatan 4 dan tingkatan 5. Untuk bahagian A, markah yang diperuntukkan adalah sebanyak 52 markah. Jadi mari kita tengok soalan yang pertama. Dalam soalan pertama adalah soalan dalam tajuk set tingkatan 4. Okey, mari kita tengok. Rajah 1 ialah gambar rajah Venn yang menunjukkan set W, set X dengan keadaan set semester W kesatuan X. Nyatakan hubungan set W dan set X. Okey, dalam soalan ni dia suruh nyatakan hubungan set W dengan set X. Okey, kita dapati bahawa set X berada di dalam set W. Apabila suatu set berada di dalam set yang lain, dia adalah suatu subset. Jadi hubungan antara X dan W adalah X adalah merupakan subset kepada set W. Dalam soalan ini juga, kita boleh menyatakan jawapan yang berbeza daripada X subset kepada W, iaitu kita juga boleh nyatakan bahawa set X bersilang dengan set W, kerana set X dan set W kita lihat bahawa mereka saling bersilangan. Dan kita juga boleh menulis set W bersilang dengan set X. Jadi di sini kita ada 3 pilihan jawapan yang memungkinkan kita untuk mendapatkan 1 markah. Seterusnya kita tengok soalan B. Diberi bahawa set P adalah gandaan bagi 4. Set Q, X itu adalah faktor bagi 3 dan set R adalah faktor bagi 6 dengan keadaan set semester P kesatuan Q kesatuan R. Berdasarkan maklumat, lukis gambar rajah Venn pada ruang jawapan untuk menentukan hubungan di antara set P, set Q dan set R. Dalam soalan ni, kehendak soalan adalah untuk kita melukis set P, Q dan R dan apakah hubungan di antara set P, set Q dan set R berikut. Jadi untuk menentukan hubungan mereka, kita kena pastikan apakah unsur di dalam set P, set Q dan set R. Okey. Sekarang kita cuba senaraikan apakah unsur-unsur yang mungkin bagi set P. Di dalam soalan dia kata set P adalah gandaan 4. Jadi gandaan 4 akan bermula dengan 4, 8, 12, 16 dan seterusnya. Kemudian set Q, dan set Q di sini dikata faktor bagi 3. Jadi kita senaraikan faktor bagi 3. Faktor bagi 3 adalah 1, 3. 2 saja. Kemudian set R adalah faktor bagi 6. Kita senaraikan faktor bagi 6 adalah 1, 2, 3 dan 6. Okey, setelah kita selesai menyenaraikan semua unsur-unsur yang ada dalam set P, Q dan R, kita tengok pula antara ketiga set ini, yang manakah set yang mempunyai hubungan antara satu sama lain. Jadi kalau kita tengok kat sini, P ada 4, 8, 12, Q 1, 3, R pun ada 1, 2, 3 dan 6. Jadi kita dapati bahawa set Q dia ada unsur 1 kat sini, R pun ada 1, Q ada 3, R pun ada 3. Jadi ini bermaksud set Q adalah subset kepada set R. Jadi kita boleh lukis set Q mesti berada di dalam set R. Jadi set Q, sini Q, jadi set R adalah lebih besar daripada set Q dan Q berada dalam R. Kemudian kita tengok set P ada 4, 8, 12 dan 16. Dia adalah
unsur-unsur yang tidak berkaitan dengan set Q dan set R. Jadi dia adalah suatu set yang berasingan dengan set Q dan set R. Jadi kita lukis dia secara berasingan sebagai set P. Jadi inilah jawapannya untuk soalan bahagian B, iaitu set Q, set R dan set P. Kita juga boleh melukis set-set ini dengan menggunakan bentuk-bentuk geometri yang lain. Tak semestinya dalam bentuk bulatan. Boleh guna segi empat, segitiga ataupun poligon-poligon yang lain. Jadi di sini kita akan perolehi 2 markah. Seterusnya, kita tengok soalan nombor 2. Raziah membeli 2X tolak 17 buah kamus dengan harga RM12X setiap satu. Dia membayar RM4,104 untuk kesemua kamus itu. Hitung bilangan kamus yang dibeli. Okey, ini adalah soalan yang berkaitan dengan bayaran bagi membeli kamus dan dia ada sertakan sekali dengan harga setiap satu. Jadi ini maksud bilangan kamus didarab dengan harga akan mendapat RM4,104. Jadi dia adalah operasi darab. Jadi kita darab 2X tolak 17 didarabkan dengan 12X sama dengan 4,104. Jadi di sini kita akan cuba mendarab dia. Kita akan dapat 24X kuasa 2 tolak 204X tolak sama dengan 4,104. Ini kita cuma kembangkan saja. Kemudian seterusnya apa yang kita akan dapati bahawa dia ada kuasa 2. Jadi kita telah mengetahui bahawa ini adalah soalan yang berkenaan dengan tajuk kuadratik. Jadi untuk menjawab soalan kuadratik, kita memerlukan bentuk kuadratik, iaitu bersamaan dengan sifar. Jadi kita ubah bentuk persamaan ini menjadi 24X kuasa 2 tolak 204X tolak 4,104 sama dengan sifar. Bila kita ubah ke kiri, akan menjadi hasil tolak. Jadi di sini kita telah pun membentuk persamaan kuadratik dalam bentuk am. Dan di sini kita dapati bahawa nilai A-nya adalah 24, nilai B-nya adalah negatif 204 dan nilai C-nya adalah negatif 4,104. Jadi seterusnya, apa yang perlu kita buat adalah kita melakukan kaedah pemfaktoran. Terfaktorkan dengan ada 2 kurungan ini dan sama dengan kosong. Untuk memudahkan kaedah pemfaktoran, kita boleh guna kalkulator. Iaitu kita tekan mod 3 kali, kemudian kita tekan equation dan kita ambil degree. Kemudian kita masukkan nilai A sama dengan 24. Kemudian kita masukkan B sama dengan negatif 204. Dan nilai C sama dengan negatif 4,104. Kemudian kita akan terus mendapat jawapan untuk nilai-nilai X-nya. Iaitu kita akan dapat X sama dengan 18 dan X sama dengan negatif 19/2. Jadi untuk melengkapkan langkah pengiraan kita cuma isi saja nilai di dalam kurungan. Iaitu kita cuma terbalikkan simbol. Kalau X sama dengan 18, kita masuk dalam kurungan X tolak 18. Kalau X sama dengan negatif 19/2, dia akan jadi tambah 19 dan 2 akan berada pada pemboleh ubah X. Jadi seterusnya kita lihat pada soalan, hitung bilangan kamus yang dibeli. Jadi kita dapati bahawa Raziah membeli sebanyak 2X tolak 17 buah kamus. Jadi kita gunakan persamaan itu 2X tolak 17 dan X ni kita perlu gantikan dengan nilai 18. Sebab ini adalah pengiraan jumlah kamus. Jumlah kamus tidak boleh bernilai negatif. Jadi kita ambil X sama dengan 18. Jadi 2 didarabkan dengan 18 tolak 17. Jadi jawapan akhir kita akan dapat 19. Jadi Raziah membeli 19 buah kamus.
Inilah jawapannya 19. Jadi bagaimana markah untuk pengiraan kita? Okey, untuk markah kita akan perolehi markah di sini apabila kita mewujudkan persamaan dalam bentuk am. Kemudian kita memfaktorkan persamaan kita, kemudian kita memilih nilai X-nya adalah 18 dan jawapan akhir kita adalah 19. Jadi kita akan memperolehi 4 markah. Seterusnya soalan nombor 3. Penyelesaian menggunakan kaedah metrik tidak dibenarkan untuk soalan ini. Itu adalah arahan awal untuk soalan ini. Kita tidak boleh menggunakan kaedah matriks. Zul dan dua rakannya pergi ke sebuah restoran untuk sarapan pagi. Zul membayar RM11 untuk semangkuk mi dan segelas jus oren. Roy membayar harga 3 mangkuk mi dan Vasu membayar 2 gelas jus oren. Perbezaan harga di antara 3 mangkuk mi dan 2 gelas jus oren ialah RM7. Harga semangkuk mi adalah lebih tinggi daripada harga segelas jus oren. Hitung harga dalam ringgit Malaysia semangkuk mi dan segelas jus oren. Okey. Dalam soalan ini kita dapati bahawa ini adalah soalan dalam tajuk persamaan linear serentak. Di sini kita perlu wujudkan persamaan yang terlibat. Kita tengok yang pertama, Zul membayar RM11 untuk semangkuk mi dan segelas jus oren. Jadi untuk soalan ini kita perlu nyatakan dahulu semangkuk mi ataupun mi kita nyatakannya sebagai sebarang bentuk unknown. Jadi kita memilih X di sini mewakili semangkuk mi, kemudian kita mengambil huruf Y untuk mewakili jus oren di sini. Jadi untuk Zul dia ada membayar semangkuk mi dan segelas jus oren. Segelas jus oren bersamaan dengan RM11. Kemudian Roy membayar harga 3 mangkuk mi iaitu 3X dan 2 gelas jus oren. Dan Vasu membayar 2 gelas jus oren. Jus oren 2 gelas. Okey. Kemudian di sini dia nyatakan perbezaan harga di antara 3 mangkuk mi dan 2 gelas jus oren ialah RM7. Perbezaan harga adalah operasi tolak. Jadi 3X tolak 2Y bersamaan dengan 7. Jadi di sini kita telah menerbitkan dua persamaan. Ini adalah persamaan pertama, ini adalah persamaan kedua. Kemudian seterusnya, kita tidak boleh menggunakan kaedah metrik seperti mana yang telah dinyatakan di dalam soalan. Jadi kita boleh menggunakan kaedah penghapusan ataupun kaedah penggantian. Okey, dalam video kali ini cikgu akan tunjuk cara penghapusan. Penghapusan bermaksud kita akan hapuskan salah satu unknown. Okey, kalau kita tengok di sini untuk menghapuskan unknown, kita perlu menyamakan perkali bagi unknown tersebut. Jadi di sini cikgu akan hapuskan nilai X, iaitu cikgu akan ambil persamaan pertama didarabkan dengan 3. Jadi persamaan pertama akan menjadi 3X tambah 3Y sama dengan 33. Iaitu cikgu menyamakan perkali X, 3X dengan persamaan yang kedua. Jadi di sini persamaan ketiga 3X, persamaan kedua pun 3X. Jadi kita boleh hapuskan dengan cara kita menolak. Jadi di sini kita akan ambil persamaan 2 ditolakkan dengan persamaan 3. Jadi kat sini telah tersusun. Jadi kita tolak saja. Ambil persamaan 2 tolak persamaan 3. Jadi 3 tolak dengan 3 akan jadi sifar. Jadi X telah terhapus. Kemudian negatif 2 tolak 3 kita akan dapat negatif 5Y. Dan seterusnya 7 tolak 33 kita akan dapat negatif 26. Jadi seterusnya kita akan dapatkan nilai Y. Jadi Y bersamaan negatif 26 dibahagi dengan
negatif 5. Jadi kita tekan kalkulator, kita akan dapat Y sama dengan 5.2. Jadi Y mewakili jus oren. Jadi jus oren adalah RM5.02. Jadi seterusnya kita nak mencari harga untuk semangkuk mi dengan cara kita menggantikan Y sama dengan 5.2 ini ke dalam persamaan pertama. Cikgu pilih persamaan pertama. Boleh juga digantikan dengan persamaan kedua. Tapi untuk lebih mudah, sebab X dan Y masing-masing perkaliannya adalah 1, jadi kita ambil persamaan pertama. Jadi kita gantikan X tambah 5.2 sama dengan 11. Jadi kita dapati X sama dengan 5.8. Jadi di sini kita telah pun dapat kedua-dua jawapannya, iaitu Y bersamaan 5.2 sini dan X sama dengan 5.8. Kita tak perlu nyatakan lagi apa itu X, apa itu Y, kerana di awal soalan tadi kita telah pun menyatakan X itu adalah mi dan Y itu adalah jus. Jadi bagaimana permarkahan ini dikira? Kita lihat, untuk tiap-tiap jawapan akhir kita akan dapat 1. Jadi dan pun ada 2 soalan. Jadi seterusnya adalah kita dapat untuk kita menyatakan persamaan pertama, iaitu X tambah Y sama dengan 11. Kemudian persamaan kedua kita dapat 4. Kemudian seterusnya kita mewujudkan persamaan ketiga dan kita telah menghilangkan 1 pembuli ubah. Jadi markah keseluruhannya adalah 6 markah. Kita ke soalan yang seterusnya, iaitu soalan keempat. Rajah 2 pada ruang jawapan menunjukkan pintu berbentuk segi empat tepat dengan tinggi 2.5 meter dan lebar 1 meter. Jarak di antara P dan Q ialah 1.2 meter. Okey, dia telah tunjukkan ukuran itu di dalam gambar rajah. A. Pada rajah 2 di ruang jawapan, tandakan sudut di antara pintu dengan dinding. Okey, dalam soalan ini adalah soalan tingkatan 4 bab garis dan satah dalam 3 dimensi. Kita cari sudut, kemudian kita mengira sudut. Dalam soalan A, dia suruh kita tanda sudut di antara pintu dengan dinding. Okey, kat sini ini pintu dan ini adalah dinding. Jadi sudut yang terbentuk di antara pintu dan dinding adalah sudut ini. Dalam soalan ini kita cuma tanda pada rajah dan kita akan dapat 1 markah. Ini adalah sudut di antara pintu dengan dinding. Seterusnya kita tengok soalan B. Seterusnya, hitung sudut bukaan pintu. Okey, dalam soalan B, sudut yang perlu kita hitung adalah sudut bukaan pintu dan bukannya sudut di antara pintu dengan dinding. Jadi, sudut bukaan pintu adalah sudut ini. Jadi, untuk memudahkan kita membuat pengiraan, kalau boleh, kita lukis kembali sudut bukaan pintu tersebut. Jadi kita dapati sudut bukaan pintunya begini ya. Ini kemudian begini. Ini adalah sudut. Ini 1 meter. Ini pun 1 meter. Kemudian bukaan pintu adalah 1.2 meter. Ini sudut yang hendak kita cari. Untuk mencari sudut menggunakan sin cos tan trigonometri, kita memerlukan segitiga bersudut tegak, bersudut 90 darjah. Jadi ini adalah segitiga kaki sama, dia tak ada sudut 90 darjah. Jadi caranya adalah kita bahagi 2 segitiga tersebut, maka jadilah sudut 90 darjah di sini dan kita akan dapati bahawa kedua-dua segitiga tersebut adalah segitiga yang sama besar. Jadi kat sini 0.6 meter, sini pun 0.6 meter. Jadi kita cari satu sudut ini dan kemudian kita akan darabkannya dengan 2. Okey, sudut kita adalah sudut ini. Kemudian kita tengok
sisi yang ada. 1 meter adalah sisi bersebelahan. Daripada segitiga ini, kita dapati bahawa kita ada sisi yang bertentang dan sisi hipotenus. Jadi, kalau melibatkan sisi yang bertentang dan sisi hipotenus, kita akan guna sin. Jadi, perkiraan kita, sin theta, ataupun si sudut itulah, bersamaan dengan 0.6 bahagi ataupun per 1. Jadi, untuk mencari sudut, kita tekan kalkulator, shift sin 0.6, kita dapati sudutnya adalah 36.87 darjah. Kita bundarkan kepada 2 titik perpuluhan. Kemudian untuk jawapan akhir, kita darabkan dengan 2. Kerana terdapat 2 sudut di sini. Ini sudut pertama, ini sudut kedua untuk bukaan pintu. Kita darab dengan 2, kita dapat 73 dan sudut kita adalah 73.74 darjah. Ini adalah jawapan akhir kita. Jadi, bagaimana pengiraan markahnya? Jawapan akhir terdapat 1. Kemudian kita menggunakan sin dan kita darab dengan 2. Jadi terdapat 3 markah dan markah keseluruhannya adalah 4. Seterusnya kita melihat soalan nombor 5. Sebuah kilang perabot mengendai kerusi plastik dan kerusi kayu kepada pembekal A dan pembekal B. Pembekal A menerima 4 kontena kerusi plastik dan 3 kontena kerusi kayu dengan jumlah 290 kerusi. Pembekal B menerima 5 kontena kerusi plastik dan 7 kontena kerusi kayu dengan jumlah 460 kerusi. Menggunakan kaedah matriks, cari bilangan kerusi plastik dan bilangan kerusi kayu dalam setiap kontena. Ini adalah soalan tajuk matriks sebab telah nyatakan menggunakan kaedah matriks. Sebelum menggunakan kaedah matriks, kita perlu terbitkan persamaan yang terlibat. Okey, kita tengok balik soalan. Pembekal A dan pembekal B ada 2 pembekal. Pembekal A menerima 4 kontena kerusi plastik dan 3 kontena kerusi kayu dengan jumlah 290. Jadi kat sini kita kena nyatakan dahulu bahawa X adalah kerusi plastik dan Y adalah kerusi kayu. Dan pembekal A menerima 4X tambah 3Y bersamaan dengan 290. Itu adalah persamaan pertama kita. Kemudian lihat pembekal B menerima 5 kontena kerusi plastik iaitu 5X dan 7 kontena kerusi kayu. Dan 7 kontena kerusi kayu bersamaan dengan 460 kerusi. Jadi ini adalah persamaan pertama dan persamaan kedua kita. Jadi kita akan guna kaedah matrik. Jadi kita perlu susun kembali dalam bentuk matrik, iaitu ada baris dan ada lajur. Jadi kita akan susun balik 4, 3, 5, 7 didarabkan dengan X, Y sama dengan 290 dan 460. Jadi untuk mencari nilai X, Y, jadi XY sama dengan 4, 3, 5, 7 ini kita perlu songsangkan. Jadi kita perlu menggunakan rumus songsang. Jadi kalau kita tak ingat, kita boleh tengok balik rumus pada muka surat 2 dalam tajuk perkaitan, iaitu rumus nombor 4. Jadi dalam rumus itu menyatakan 1 per A darab dengan D. A-nya adalah 4, didarab dengan D 7, tolak dengan B didarab dengan C. Kemudian dalam kurungan A dengan D bertukar tempat, jadi 7 berada di tempat A, 4 berada di tempat D. Kemudian B dan C pula adalah bertukar tanda. Kalau di sini 3 adalah positif, kita tukar tanda akan jadi negatif 3. Begitu juga dengan 5 akan jadi negatif 5. Kemudian didarabkan dengan 290 dan 460. Ini adalah bentuk persamaan dalam bentuk matriks.
Kemudian, kita akan terus dapat nilai X dan nilai Y bagaimana? Kita cuma perlu tekan calculator. Jadi, kita tekan mode 3 kali. Kita ambil EQN, equation. Kemudian, kita ambil unknown. Jadi, kita masukkan A1 sama dengan 4, sama dengan B1 sama dengan 3, kemudian C1 290, tekan sama dengan ya. Kemudian A2 5 sama dengan B2 7 sama dengan dan C2 460, tekan sama dengan. Kemudian kita akan terus dapat jawapannya X sama dengan 50, kemudian tekan lagi satu sekali sama dengan, kita akan dapat Y sama dengan 30. Jadi jawapan akhir kita X sama dengan 50, Y sama dengan 30. X itu adalah kerusi plastik yang telah kita nyatakan di atas ni. Kemudian Y adalah kerusi kayu. Jadi bagaimana pengiraan markahnya? Okey, di sini bila kita dapat menerbitkan persamaan, kita dapat satu markah. Kemudian kita susun dalam bentuk matriks. Kita menggunakan matriks songsang dan jawapan. Jadi kita dapat 5 markah. Seterusnya kita tengok soalan nombor 6. Nombor 6 dipecah kepada A, B dan C. Kita tengok A, nyatakan sama ada ayat berikut ialah satu penyataan atau bukan penyataan. Okey, ini penyataan dan bukan penyataan, bermaksud ini adalah bab penaklukan matematik tingkatan 4. Okey. Adakah ini penyataan ataupun bukan? 2x kuasa 2 tambah 3y. Jadi kita kena pasti dulu apakah itu penyataan. Penyataan adalah suatu ayat yang boleh dijawab benar ataupun palsu. Kalau kita dengar pada soalan ini, tengok pada soalan ini, 2x tambah 2 tambah 3y, kita tak boleh jawab sama ada dia benar ataupun palsu. Kerana dia bukan satu persamaan yang lengkap. Jadi kat sini kita kata jawapannya untuk 6A ini adalah bukan penyataan. Pastikan kamu eja dengan ejaan yang betul ya, untuk mendapat satu markah. Kemudian 6B, tulis dua implikasi berdasarkan penyataan berikut. Matrik ABCD tidak mempunyai songsangan jika dan hanya jika AD tolak BC sama dengan sifar. Okey, ini adalah ayat implikasi dalam bentuk jika dan hanya jika. Jadi dia hendak dua implikasi. Jadi kita tahu implikasi adalah jika P maka Q. Kemudian untuk implikasi yang kedua, kita terbalikkan saja menjadi jika Q maka P. Jadi kita akan tulis implikasi pertama, jika matriks A, B, C, D tidak mempunyai songsang, maka AD tolak BC sama dengan sifar. Itu adalah implikasi yang pertama. Dan implikasi yang kedua adalah, kita terbalikkan saja ya. Jika AD tolak BC sama dengan sifar, maka matriks ABCD tidak mempunyai songsang. Pastikan semua ejaan, terutamanya ejaan matriks songsang, adalah ejaan yang betul, kerana dia merupakan satu istilah khusus yang tak boleh disalah eja. Kalau kamu salah eja matrik tak letak S, jawapan kamu akan jadi salah. Jadi kita akan dapat 2 markah di sini. Dan seterusnya, soalan C. Buat satu kesimpulan umum secara aruhan bagi turutan nombor 3, 38, 133, 318 yang mengikut pola berikut. Okey, kalau soalan dalam bentuk begini, iaitu dia bagi nombor pola, untuk selesaikannya kita perlu membuat suatu rumus. Kita mencipta rumus. Bagaimana untuk mendapat nilai 3, 38, 133 dan 318. Untuk mencipta rumus, kita tengok jalan kira dia.
kita dapati bahawa 5 dan tolak 2 ataupun negatif 2 adalah satu nilai yang malar. Ini adalah nilai malar. Jadi apabila ada nilai malar, kita cuma tulis balik. Jadi 5 kurungan tolak 2. Dan nilai yang tak malar adalah 1, 8, 27 dan 64. Ini adalah pembeli ubah manipulasi. Jadi bagaimana untuk menulis pembeli ubah manipulasi? Kita letakkannya sebagai huruf, selalunya huruf N. Kemudian kita kena pastikan bahawa pembeli ubah manipulasi tersebut mesti dalam turutan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Tapi di sini kita dapati turutannya adalah 1, 8, 27 dan 64. Jadi bermaksud nilai pembeli ubah ini dia telah melakukan satu operasi. Jadi apabila kita fikirkan, operasi yang dilakukan adalah N kuasa 3. Kerana apabila 1 dikuasa 3 dapat 1, 2 dikuasa 3 dapat 8, 3 dikuasa 3 kan dapat 27, 4 dikuasa 3 kan dapat 64. Jadi rumus yang perlu kita tulis adalah 5 kurungan N kuasa 3 tolak 2. Kemudian kita nyatakan nilai N tersebut adalah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi ke sini kita akan dapat 2 lagi markah, iaitu kita menulis rumus dan menggantikan nilai N. Jadi keseluruhan markahnya adalah sebanyak 6. Kita ke soalan yang seterusnya, iaitu soalan nombor 7. Rajah 3 menunjukkan garis lurus PR, SQ, QT dan ST dilukis pada satu satah cates. Diberi PR dan ST adalah selari dan SQ sama dengan QT sama dengan 10. Okey, dalam soalan ini dia bagi beberapa maklumat dalam bentuk perkataan ayat. Jadi kita cuma perlu pindahkan dalam ke rajah kita. Kita dapati di sini bahawa PR dan juga ST adalah selari. Jadi ini adalah garis selari. Kemudian ada satu lagi maklumat nyatakan SQ dan sama dengan QT 10. Ini adalah 10 unit. 10 begitu. Soalannya, cari persamaan garis lurus PR. Okey, kita nak mencari persamaan garis lurus PR. Okey, untuk mencari persamaan garis lurus, kita akan menggunakan Y sama dengan MX tambah C. M ni adalah kecerunan. Kecerunan, kita boleh tengok rumus yang diberi di dalam soalan pada muka surat 2, rumus yang ke-13, iaitu M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Jadi bagaimana untuk mencari nilai kecerunan bagi PR? Di sini kita cuma ada satu koordinat saja, iaitu titik P, negatif 4 dan 5. Sedangkan R kita tak tahu. Kemudian kalau kita tengok garis ST yang merupakan garis selari, kerana garis selari mempunyai nilai kecerunan yang sama. Pun ada satu titik sahaja, iaitu negatif 2 dan sifar, maka T tidak ada. Jadi kita perlu cari titik T. Berapakah koordinat titik T? Di sini diberi garis mendatar Y sama dengan 8 di sini. Jadi kita dapati bahawa nilai Y untuk T ini adalah 8 juga. Seterusnya kita nak cari nilai X untuk T. Berapakah nilai X untuk T? Di sini panjang QT kita dah tahu 10. Jadi kita perlu cari lagi antara paksi Y dan Q. Berapakah nilai X-nya? Kat sini dia ada bagi S negatif 2 sifar. Dan sini adalah 10. Kemudian kalau kita buat satu garisan normal di bawah Q, kita akan dapat satu garis lurus yang tegak yang bernilai 8 di sini. Sama dengan Y. Sini Y 8. Jadi kat sini 10, 8. Kemudian kita ada satu garis di mana terbentuknya segitiga bersudut 90 darjah. Jadi kita boleh menggunakan teorem Pythagoras. 10 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2, kita dapati bahawa panjang ini adalah 6. Jadi di sini panjangnya ada 2. Jadi di sini adalah 4. Jadi kita dapat panjang ini adalah 4. Jadi mencari nilai XT
10 tambah 4, kita akan dapat 14. Jadi X di sini adalah 14. Jadi kita telah pun mendapat koordinat untuk titik T iaitu 14, 8. Jadi kita menggunakan rumus kecurunan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Yang mana satu Y2, yang mana satu Y1. Untuk memudahkan kita mengingat, kita ada dua titik iaitu S dan T. T ini kita labelkan sebagai X2, Y2. Dan titik S ini kita labelkan sebagai X1, Y1. Iaitu kalau X2, Y2 mesti berada di atas daripada X2, X1 dan Y1. Kita mengambil contoh suatu tingkat. Tingkat 2 lebih tinggi daripada tingkat 1. Jadi yang mana tinggi adalah nombor 2. Yang mana rendah adalah nombor 1. Jadi M kita akan dapat Y-nya adalah 8 tolak dengan sifar per dengan 14 tolak dengan negatif 2. Sini kita akan dapat 8 per 16. Jadi 8 per 16 kita permudahkan mendapat 1 per 2. Jadi nilai M yang kita perolehi adalah 1 per 2. Seterusnya kita perlu cari nilai C. Bagaimana untuk mencari nilai C? Dengan menggunakan rumus Y sama dengan M X tambah C ini, kita hanya menggantikan nilai Y, nilai M, nilai X. Bagaimana untuk mendapatkan nilai X dan nilai Y? Tengok balik pada rajah dan pada soalan. Dalam soalan dinyatakan cari persamaan garis lurus PR. Di dalam garis lurus PR, kita ada satu titik P iaitu ada koordinat X dan Y. Ini X, ini Y. Jadi Y-nya adalah 5. Jadi kita guna balik. Kita tulis 5 sama dengan M 1 per 2 didarab dengan negatif 4 tambah C. Kemudian kita akan dapatkan nilai C-nya. Kita juga boleh guna kalkulator yang kita menulis 5 alfa kalkulat 1 per 2 kurungan negatif 4 tutup kurungan tambah alfa X. Kemudian kita tekan shift calculate dan shift calculate, kita dapati nilai C adalah 7. Jadi di sini kita dapat nilai M dan nilai C. Kemudian untuk jawapan akhirnya, kita akan tulis semula bentuk persamaannya dengan menggantikan nilai M dan nilai C yang kita dapat. Jadi Y sama dengan 1 per 2 X tambah 7. Ini adalah persamaan garis lurus untuk PR. Dan jumlah markah yang diperuntukkan di sini adalah 4. Bagaimana kita mendapat 4 markah tersebut? Begini. Jawapan 1 markah. Kemudian kita memperolehi nilai C 1 markah, nilai M 1 markah, dan kita menggantikan langkah pengiraan untuk mendapatkan nilai M itu 1 markah bersamaan dengan 4 markah. Dan seterusnya kita tengok soalan nombor 8. Raja 4 menunjukkan graf jarak masa bagi perjalanan Rina dengan kereta api dari Rawang ke Serdang. Okey, ke sini sebelum menjawab kita cuba analisis menganalisis graf yang diberi. Ini adalah graf jarak melawan masa. Apabila kita mencari kecurunan graf, kita akan memperolehi laju. Di sini perjalanan bermula pada Rawang 0 km, pergi ke Keluang 10 km dan sampai ke Serdang 40 km. Jadi perjalanan keseluruhannya adalah 40 km di sini. Dan masa dia adalah T minit. Pada masa ke-8 dan ke-10 iaitu selama 3 minit jaraknya tidak berubah, bermaksud ini adalah berhenti. Manakala ini adalah ada lajunya dan ini ada lajunya. Okey, kita tengok soalan A1. Diberi bahawa laju kereta api dari Keluang ke Serdang ialah 1.2 km per minit. Cari nilai T. Okey, di sini dia memberi maklumat laju. Laju adalah jarak bahagi masa. Laju sama dengan jarak bahagi masa.
Kita dapati bahawa dari Keluang ke Sedang, daripada Kuang ke Sedang di sini, dia bermula daripada kilometer 10 dan berakhir pada kilometer 40. Jadi jarak keseluruhannya adalah 30 kilometer. Jadi kita letak 30 kilometer. Kemudian masa yang diperuntukkan bermula daripada 11 ke T. Jadi jumlah masa adalah T tolak dengan 11 bersamaan dengan 1.25. Untuk soalan ini, kita boleh terus tekan kalkulator. Tekan kalkulator. 30 per kurungan alfa X tolak 11 tutup kurungan alfa kalkulate 1.25. Kita tekan shift calculate dan tekan shift calculate. Kita akan dapati bahawa T bersamaan dengan 35. Jadi jawapannya adalah T bersamaan 35 dan kita akan memperolehi 2 markah. Markah yang pertama adalah kita menggantikan nilai dalam persamaan dan kemudian kita dapat nilai T. Jadi 2 markah. Kita tengok soalan 1, soalan A 2 Roman. Berapa lama masa dalam minit diambil untuk sampai Serdang dari Kuang? Okay, ini soalannya dari Kuang ke Serdang berapa minit? Jadi kita ambil T ditolakkan dengan 11. Jadi T kita dapat 35 ditolakkan dengan 11. Kita dapati masa yang diambil adalah 24 minit. Untuk soalan ini, markah yang diperuntukkan hanyalah 1. Jadi jawapan yang betul dapat 1 markah. Jawapan saja. Kalau jalan kira, tidak dikira markahnya. Okey, seterusnya soalan B. Hitung purata laju dalam kilometer kereta api itu bergerak kereta api bagi keseluruhan perjalanan. Dan unit yang hendak nyatakan di sini adalah kilometer per jam. Jadi purata laju adalah jumlah keseluruhan jarak dibahagikan dengan jumlah keseluruhan masa. Jumlah keseluruhan jarak di sini adalah 40 km dan masa kita perolehi tadi adalah 35. Tetapi 35 ini adalah 35 minit. Dan jawapan hendak dinyatakan dalam kilometer per jam. Jadi kita kena tukar 35 minit ini kepada jam dengan membahagikannya dengan 60. Jadi kita cuma tekan kalkulator 40 per kurungan 35 per 60. Kita akan dapat jawapannya adalah 68.57 km per jam. Jadi di sini markah yang diperuntukkan juga adalah 2. Jadi kita menggantikan nilai dalam persamaan bersama dengan unit yang betul iaitu jam, kemudian kita dapat satu jawapan. Jadi kita akan dapat 2 markah. Dan markah keseluruhan kat sini adalah 5 markah. Kita ke soalan yang seterusnya, itu soalan nombor 9. Jadual 1 menunjukkan nama 4 orang murid lelaki dan seorang murid perempuan di SMK Pelangi yang ditugaskan untuk menaikkan bendera sewaktu perhimpunan sekolah. 2 orang murid dipilih secara rawak untuk menaikkan bendera. Senaraikan semua kesudahan yang mungkin bagi ruang sampel ini. Anda boleh menggunakan huruf seperti A untuk Adam dan seterusnya. Okey, dalam soalan ini dah hendak memilih 2 orang murid. Terdapat 5 orang pelajar, 4 lelaki dan seorang perempuan. Jadi caranya adalah mudah saja. Jadi kita akan pasangkan tiap-tiap murid ini. Satu pasang ada 2 orang, iaitu yang pertamanya kita ambil Adam dan Borhan, kemudian Adam dan Chan, Adam dan Daljit. Kemudian kita ulanginya dengan Borhan dan Chan. Okey, satu lagi Borhan, Adam dengan Elina. Kemudian Borhan dengan Chan, Borhan dengan Daljit dan Borhan dengan Elina. Jadi kita mula menulis. Kita akan tulis dengan huruf pangkalnya sahaja, tak perlu ejaan penuh kerana dia akan memakan ruang yang banyak. Jadi kita tulis A, B, Adam Borhan, Adam Chan, kemudian Adam Daljit, kemudian Adam Elina, kemudian Borhan Chan, Borhan Daljit dan Borhan Elina.
kemudian Chan Daljit, Chan Elina. Seterusnya adalah Daljit Elina. Jadi di sini kita dapati bahawa terdapat 10 pasang. Okey. Ini adalah ruang sampel kita. Bila kita menulis ruang sampel dengan keseluruhan semuanya adalah betul, kita akan dapat di sini jumlah peruntukan markahnya adalah 2 markah. Kita akan dapat 10 pasang, terdapat 2 markah. Seterusnya, bahagian B. Dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin bagi peristiwa itu, cari kebarangkalian bahawa, soalan B, 1. Murid yang dipilih itu adalah berlainan jantina. Di sini kita dapati bahawa huruf E ataupun Elina sahaja yang bukan dari golongan lelaki. Maknanya berlainan jantina mesti berpasangan dengan huruf E. Jadi di sini kita akan pilih mana-mana pasangan yang ada huruf E di sini. Jadi pasangannya adalah Adam Elina ataupun AE, kemudian BE, kemudian CE dan seterusnya DE. Kita ada 4 pasang. Jadi kebarangkalian untuk mendapatkan pasangan yang berlainan jantina adalah 4/10. Di sini kita akan dapat lagi 2 markah, iaitu kita menyenaraikan kesudahan yang mungkin dan seterusnya menulis kebarangkalian. Kebarangkalian kita boleh kekalkan 4/10 ataupun kita permudahkannya menjadi 2/5. Dan seterusnya soalan B2 Roman. Borhan dan Daljit tidak ditugaskan bersama. Maknanya, di dalam pasangan ini tidak ada pasangan Borhan dan Daljit, iaitu pasangan B dengan D. Di dalam ruang sampel yang kita senaraikan tadi, kita dapati bahawa pasangan Borhan dan Daljit, iaitu di sini Borhan dan Daljit, ada satu saja. Jadi, kalau dikata bahawa tidak ditugaskan bersama, maknanya kita buang 1, kita akan dapat 9. Jadi di sini ada 9/10. Sini kita akan dapat lagi 2 markah. Untuk soalan ini, kita boleh tulis terus jawapannya 9/10 tanpa kita menyenaraikan kesudahan yang mungkin disebabkan oleh pada bahagian A kita telah pun senaraikan dan dapat 2 markah. Jadi kalau kita terus tulis 9/10 pun akan dapat 2 markah. Jadi markah keseluruhan yang kita akan dapat 4+2 bersamaan dengan 6 markah. Soalan seterusnya adalah soalan nombor 10. Raja 5 menunjukkan lori tangki minyak. Tangki minyak lori itu berbentuk silinder dengan panjang 20 meter dan jejari 2.1 meter. Muatan minyak dalam tangki itu adalah separuh. Sewaktu tiba di satu stesen minyak, kesemua minyak dalam lori tangki itu telah disedut keluar untuk diisi sama banyak ke dalam 2 buah tangki minyak yang berbentuk kuboid dibina di bawah tanah. Menggunakan pi sama dengan 22/7, hitung tinggi dalam meter paras minyak dalam tangki itu. Okey, di sini kita dapati bahawa isi padu separuh silinder minyak akan dimasukkan ke dalam 2 tangki yang berbentuk kuboid, yang mana tidak diketahui tingginya. Jadi bermaksud silinder petrol dalam jadi bermaksud isi padu petrol separuh silinder akan dimasukkan ke dalam 2 tangki yang membentuk kuboid. Jadi di sini akan melibatkan isi padu separuh silinder dan 2 buah kuboid. Jadi kita akan menulis isi padu silinder, di mana kita boleh semak senarai rumus untuk isi padu silinder, iaitu pada muka surat 3 dalam bentuk dan ruang, iaitu rumus bernombor 7, iaitu pi j kuasa 2 T. Disebabkan ia adalah separuh, jadi kita letak 1/2. Jadi kita gantikan nilai 1/2 didarabkan dengan pi
didarabkan dengan jari-jarinya 2.1 kuasa 2 didarabkan dengan 20. Ini adalah isi padu separuh silinder. Kemudian isi padu ini adalah bersamaan dengan isi padu 2 kuboid. Dia akan sama dengan 2 kuboid. Okey, 1 kuboid panjang, darab lebar, darab tinggi, kita akan dapat 10T. Sini pun 10T. Jadi, kedua-duanya akan jadi 20T bersamaan dengan 20T di situ. Jadi, seterusnya untuk mencari nilai T, kita boleh terus tekan kalkulator. Terbuka kurungan 1/2 darab dengan 22/7 darab dengan 2.1 kuasa 2 darab 20. Tutup kurungan, tekan alfa, calculate. Kemudian tekan 20 dan alfa X. Nilai X itu adalah untuk menggantikan nilai T. Sebab dalam kalkulator tak ada nilai T. Kemudian kita tekan shift calculate dan shift calculate, kita akan dapati bahawa nilai T sama dengan 6.93. Jadi inilah jawapannya dan markah yang diperuntukkan adalah 4. Bagaimana markah itu diperuntukkan? Jawapan 1 markah. Kemudian kita menggantikan nilai dalam rumus silinder dan rumus kuboid. Kemudian kita melakukan persamaan, terdapat sini 3 markah. Jadi markah keseluruhannya adalah 4 markah. Dan soalan seterusnya adalah soalan yang terakhir dalam bahagian A. Raja hendak menunjukkan sebuah taman landscape berbentuk semi bulatan yang telah dibina oleh Kamal di rumahnya. Taman tersebut terdiri pada taman herba dan kolam ikan berbentuk sukuan bulatan. Beliau bercadang membakar taman herba itu. Kemudian kat sini dia bagi maklumat. POKQ adalah garis lurus. Ini adalah garis lurus. K adalah tengah bagi OQ. K tengah bagi OQ. Diberi bahawa PQ sama dengan 14. Jadi panjang keseluruhannya adalah 14. Kemudian diberi nisbah iaitu OP dan OK adalah 2 nisbah 1. Jadi 2 nisbah 1 di situ bermaksud sini 2, sini 1. Jadi kita tahu bahawa K adalah titik tengah OP. Jadi kita dapati apabila 2 nisbah 1, kita dapat bahawa panjang OP ini adalah 7. Jadi OK dan KQ adalah masing-masing 3.5 meter. Seterusnya, A. Jumlah panjang dalam meter pagar bagi taman herba itu. Jadi kita kena tahu dulu bagaimana untuk pengiraan untuk memagar. Memagar ini bermaksud adalah kita mencari perimeter, iaitu ukur keliling taman herba. Jadi ukur keliling taman herba adalah panjang keseluruhan panjang lengkung PQ ditambah dengan lengkung satu lagi, kolam. Kemudian di sini kita ada 3 garis lurus. 3 kawasan lurus. Jadi 2 lengkung, 3 lurus. Untuk mencari lengkung, kita akan guna 2 pi J. Di situ. Jadi, kita akan buat, disebabkan dia adalah separuh bulatan, jadi kita akan guna sudut 180/360 didarabkan dengan 2, darabkan dengan pi, didarabkan dengan J. Kemudian satu lagi lengkung. Lengkung tu 90 darjah. Darab 2 darab pi darab J 3.5. 2 lengkung dan 3 garis lurus. Garis lurus yang pertama adalah 7 tambah 3.5 tambah 3.5. Jadi tambah 14. Kemudian kita tekan kalkulator, kita akan dapat 41.5 meter. Jadi ukur keliling ataupun perimeter untuk memagar adalah 41.5 meter. Ini adalah soalan A. Markah yang pertunjukan adalah 3, di mana jawapan yang betul 1 markah. Kemudian kita menggantikan nilai dalam rumus mencari panjang lengkung 1 markah, dan kita melakukan operasi tambah untuk mencari perimeter 1 markah. Jadi markah keseluruhan adalah 3. Dan seterusnya B, luas dalam meter persegi taman herba itu. Dia hendak taman herba, jadi bermaksud jumlah luas keseluruhan semi bulatan ditolak dengan luas kolam ikan. Jadi luas semi bulatan adalah 180/360 darab pi darab J kuasa 2 ditolak dengan
luas kolam iaitu 90/360 darab pi darab J 3.5 kuasa 2. Kemudian kita tekan kalkulator, kita dapati bahawa nilai jawapannya adalah 67.375, ataupun kita boleh tulis jawapan dalam bentuk nombor bercampur 67/3/8. Markah yang diperlukan juga adalah 3 markah, dan markahnya terdiri daripada jawapan 1 markah. Kita menggantikan nilai di dalam rumus luas 1 markah, dan operasi tolak kita 1 markah, 3 markah. Jadi markah keseluruhan untuk soalan 11 adalah 6 markah. Jadi itu sajalah teknik menjawab soalan matematik kertas 2 bahagian A untuk kali ini. Jika ada yang mana-mana yang tertinggal ataupun tak faham, kamu boleh ulang semula video ini dan kemudian boleh pause seketika untuk memfikirkan bagaimana suatu jalan kira itu dibuat. Kita jumpa lagi dalam teknik menjawab kertas 2 bahagian B. Sekian, terima kasih.